Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk asas sains komputer tingkatan 2 untuk tajuk kod arahan. So, pada hari ini cikgu akan ceritakan tentang pemboleh ubah. Okay, so yang pertama, bagaimana untuk menetapkan jenis data dalam suatu pemboleh ubah. Okay, ada perbezaan antara pengaturcaraan Python dan juga Java. Okay, di mana Java dia menggunakan keyword, tetapi dalam Python kita tak menggunakan keyword. Okay, contoh yang pertama, kita boleh lihat di sini untuk integer. Okay, contoh yang pertama untuk data integer. So, kalau dalam Python kita akan terus type sebagai markah, okay, sama dengan apa-apa nilai lah 56 contoh dia. Tetapi dalam Java kita kena type int markah sama dengan 56. Kemudian kena ada semicolon belakang dia. Okay, untuk jenis data float, contoh gaji bapa sama dengan 4500.70. Untuk Java mesti ada double di depan gaji bapa sama dengan nilai yang ditetapkan dan semicolon. Okey, kemudian untuk boolean, okey, kalau dalam Python kita isytiharkan pemboleh ubah ya, dan kita hanya type lah false atau true lah. Tapi dalam Java kita kena letak boolean sudah bayar sama dengan false dan simbol semicolon. Dan yang terakhir untuk string, okay, dalam Python kita type sahaja pemboleh ubah, katalah untuk nama dan double quote Aisyah. Tapi untuk Java kita kena letakkan keyword dia iaitu string nama Aisyah. Okay, itu adalah bagaimana cara menetapkan jenis data dalam pemboleh ubah. Okay, yang kedua kita lihat kepada syarat-syarat untuk menamakan suatu pemboleh ubah. Okay, so syarat-syarat ni perlu sebagai pengetahuan lah untuk kamu menaip coding dengan betul. Okay, so yang pertama, semua nama pemboleh ubah mesti dimulakan dengan huruf. Okey, so kita tak boleh guna contoh yang pertama satu pelajar. So ini adalah cara menamakan pemboleh ubah dengan salah ya. Dan yang betul adalah kita kena letak pelajar satu. Okey, kalau kita ada beberapa pemboleh ubah berkaitan dengan pelajar, so kita boleh letaklah pelajar satu. Kemudian kita boleh letak pula contoh kita ada pelajar 2, kemudian pelajar 3 dan seterusnya lah. Okey, pastikan huruf di hadapan, nombor boleh letak di belakang. Okey, yang kedua, okey, setelah dimulai dengan huruf, nama pemboleh ubah juga boleh mengandungi digit iaitu daripada 0 hingga 9. So ni macam kita dah cuba di atas tadi lah. So nombor 1 diterima, kalau kita nak letak NO2 pun boleh, ataupun bilik 3. Ni adalah cara yang betul lah. Okay, gabungan nombor dan juga huruf. Okay, kemudian yang ketiga, pemboleh ubah tidak boleh mengandungi ruang kosong ataupun space ya. So kita tak boleh type nama jarak pelajar ya, ini adalah salah. Kita kena rapatkan nama kemudian pelajar. Okey, so bila kita ada dua pemboleh ubah, kita gabungkan. So huruf yang pertama mesti huruf kecil ya. Huruf pertama untuk nama tu M mesti huruf kecil, dan perkataan kedua bila kita nak gabungkan P tu mesti huruf besar ya. So itu adalah cara yang betul lah. Okey, yang seterusnya nombor 4, pemboleh ubah tidak boleh mengandungi aksara istimewa ya, kecuali underscore sahaja yang dibenarkan. Okey, dan semua simbol lain aksara khas ni tidak dibenarkan ya. So kalau kita buat nanti dia akan ada error lah di situ. Okey, so contoh dia adalah nombor tambah bilik. Okey, ini tak dibenarkan sebab kita ada simbol tambah. Cuba dash 2 dash 3 pun tak boleh sebab ada simbol tolak di situ. Nombor bilik boleh, cuba 23 pun boleh. Okey, yang seterusnya, huruf besar adalah berbeza dengan huruf kecil. Ingat nama pemboleh ubah adalah case sensitif ya. So bila kita letak huruf besar dalam kita punya pemboleh ubah, so bila kita nak panggil balik isytiharkan kita nak panggil balik pemboleh ubah tersebut, so kita kena ingat apa ejaan yang betul lah untuk kita punya pemboleh ubah ya. So P huruf besar dengan semua huruf kecil dan juga L di tengah, itu adalah menunjukkan 3 pemboleh ubah yang berlainan ya, walaupun perkataannya merujuk kepada perkataan pelajar. Okey, seterusnya
nama yang dipilih tidak boleh terdiri daripada Python keyword. Dalam Python kita ada beberapa keyword juga yang kamu perlu tahu. Contoh adalah perkataan PASS. Itu adalah satu keyword. Dan juga kelas. So kita tak boleh gunakan pass dan kelas ni sebagai pemboleh ubah. So biasanya pemboleh ubah ni kita akan guna ikut paling senang ikut bahasa kita lah. Contoh kalau kita bertutur dalam bahasa Melayu, so pemboleh ubah tu kita biasanya akan gunakan bahasa Melayu untuk mengelakkan dia clash lah dengan keyword dalam Python. Okay, so keyword adalah apa dia? Okay, keyword adalah perkataan-perkataan penting yang digunakan untuk membangunkan kod atau cara suatu bahasa pengaturcaraan. Setiap perkataan mempunyai makna yang tersendiri dan tidak boleh digunakan selain yang telah ditetapkan. So di sini cikgu dah lampirkan beberapa contoh keyword dalam Python yang kamu tak boleh gunakan lah. So kamu boleh rujuk di sini, kita ada 32. Kita ada 32 keyword. So kamu boleh rujuk sendirilah apa contoh-contoh keyword yang tak dibenarkan untuk digunakan sebagai pemboleh ubah. So itu adalah berkaitan dengan pemboleh ubah. So sekian dulu daripada cikgu. Okay, jumpa lagi dalam video yang seterusnya.